Assalamualaikum, salam Jumaat 10 April 2020, 3:14 minit petang. Kita mulakan petang Jumaat dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumaat yang mulia ini kami bermohon kehadrat-Mu, berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu, iman dan amal. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usaha yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, saya nak sambung cerita pasal chat ni. Chat ni chat krono lah, tapi saya nak just petang-petang ni nak sebab nak recap je lah, ulang gaji pada 20 hari bulan. Cerita 20 hari bulan ni dibuat pada ketika ni, 20 hari bulan lah, buat satu garisan dan membayangkan apa yang kita nak buat dan apa targetnya, lepas tu nak buat apa. Dan kalau ikutkan ni dah 2 minggu, 3 minggu lah sejak daripada ni. Kalau tak salah saya, chat ni saya hantar satu wakil je lah, krono. Kalau nak buat banyak, cerita dia sama je. Satu chat ni mewakili semua. Maksudnya kalau yang mana chat tu bentuk sama, cerita dia hampir sama. Jadi saya hantar buat satu wakil cukup . Tapi dalam cerita ni ada dua wakil saya hantar. Satu yang gambar krono ni, satu lagi Jaya Tiasa. Kenapa saya buat Jaya Tiasa tu, sebab saya ada kesilapan pada Divergent kat krono, penceritaan tu kan. Okay, kita recap balik antara cadangan-cadangan yang itu hari. Saya akan tambah modified RSI. Okay. Antara cadangannya ketika itu untuk kita mula entry, sekiranya harga berjaya tembus downtrend line ni. Itu kat color. Tembus downtrend line ni, dalam masa yang sama sekiranya berjaya melepasi melepasi aras yang ditersangkut kan, 1, 2, 3, 4, 5, ni baru lepas. Dan juga sekiranya RSI berjaya break 30. Kalau ikut keadaan ni, boleh dikatakan pada waktu kita buat 20 hari bulan, boleh dikatakan pada ketika ini adalah waktu yang sangat dia punya bulan bintang tu cantik untuk entry lah, sebab memenuhi semua cadangan yang ataupun plan yang kita buat pada ketika itu. Lepas 30 RSI, break yang downtrend line. Lepas tu, sekejap, saya rasa saya ada pasang EMA 8. Okey, EMA 8 dia tak break sangat waktu tu. Esok baru break, tapi dia dah break dah, cuma dia tak close dia di atas EMA 8. Ni, EMA 8. Dia dah break, cuma dia tak close. Tapi boleh dikatakan itu dah hari yang bulan bintang semua cantik lah, alignment semua cun. Dan kita nampak ada sedikit formasi umpama bintang pagi, walaupun kalau ikutkan bintang pagi dia lebih pada hitam dulu, putih baru putih kan, ataupun hitam putih. Ini putih, putih, putih. Okey, dan cadangannya untuk kita sell sama ada RSI sampai kepada area 50, ataupun kalau dia berjaya sampai tutup gap, ataupun paling ekstrim jual ke atas ni kan, trend line ni, ataupun kalau dia berlanggar dengan, kalau pakai trend band ni, berlanggar dengan purple line ni lah. Jadi sepanjang 3 minggu selepas entry tu, buat masa sekarang yang betul-betul yang sampai untuk tujuan kita sell, yang inilah. Dia dah sampai daripada 30 sampai ke 50 untuk kita exit dulu. So, jadi kalau kata secara ringkasnya, untuk trading yang ini, swing,
Katalah kita entry betul-betul pada closing price hari ni, sampai sini close yang candle break 50 ni ada lebih kurang 27%. Jadi saya tak rasa dapat 27. Mungkin swing ni boleh dapat mungkin dah 15 ke 20% lah. 15 ke 20. Perbanding pergerakan ni 27%, tapi mungkin 15 ke 20 tercapai lah. Tercapai. Okey. Itu adalah plan yang kita buat sebelum kejadian yang muncul sekarang. Itu contoh-contoh lah kalau nak buat plan. Dan banyak lagi cara nak plan. Mungkin boleh pakai MACD ke, sebab kalau tak salah saya tambah MACD pun dia akan area-area sini jugalah dia break. Okey, dah settle yang tu. Sekarang kita nak buat apa pula? Okey, saya nak tunjuk beberapa contoh apa nak buat. Okey, kalau dia macam dah. Kalau perasan pada ketika dia naik ni dia naik, dia turun, nampak doji ni. So doji berhenti di atas kawasan ni, ini pun satu tanda ni. Kita boleh nampak macam bintang pagi juga. Itu pun tanda untuk kita entry. Jadi kalau kata dah jadi macam ni, so mana waktu sesuai untuk kita entry? Tunggulah sampai candle kecil-kecil molek muncul. Doji ke, yang berekor ke, tak maulah bertanduk. Cari yang tunggu dia tengah dia muncul berekor. Ataupun kalau kata tiba-tiba dia turun ke bawah, tunggulah sampai doji muncul. Sebab apalah, saya bagi dua contoh dululah apa nak buat kemudian. Okey, bayangkan bentuk dia macam ni. Saya nak kena padam ni balik. Okay. Bayangkan bentuk dia macam ni. Kecuali dia naik, dia jatuh. Jadi kalau kata jatuh tu, apa yang kita nak tunggu? Tunggulah candle kecil-kecil yang muncul. At least yang ada ekor. At least yang berekor. Janganlah body solid-solid ni kan, lambat. Solid ni menunjukkan yang ini power, ni tak ada power. Ni seller power. Tak nak, kita nak cek yang kecil. Kecil seolah-olah macam yang doji ni. Kejadian doji ni, dia break, turun balik. Saya bagi dua contoh mudah. Kita ambil dua carta, harta dengan top glove. Okey. Bayangkan ketika kawasan sini. Ini mewakili semua chart mewakili semua chart kalau bentuk dia sama. Pada ketika ini dia betul-betul lah melintang, lepas tu jatuh. Sangkut kat sini, lepas tu dia turun. Okey, kita pun boleh buat satu tanda. Hanya kalau kita nak entry balik kalau dia break yang atas ni lah. Ataupun kalau dia turun, tiba kita nampak peluang re-entry kat bawah ni pun kita boleh re-entry, boleh cubalah. Okey, tapi saya pendekkan cerita. Dia bagi juga area sini, tapi sebenarnya dia makin turun. So kesimpulan dia, saya takut apa saja yang kenaikan sekarang yang buat macam ni, kalau bentuk sama kemungkinan besar dia akan turun balik sikit sampai dia buat satu lagi low baru. So dekat bawah ni yang baru dia buat betul-betul. Tapi untuk carta-harta ni, bukan apa, kita tak nak jadi kawasan pening ni. So kalau siapa pakai trend band pun boleh nampak lah waktu ketika bila yang trend band ni nampak okey. Area-area sini lah. Dia dah di atas 200 Selagi tu dia tak berapa okey. Tapi kalau kata kita daripada high yang dia buat ni, sepanjang-panjang ni tempoh dia lebih kurang bulan 1 1 tahun. 1 tahun untuk dia berpusing-pusing, baru dia bagi big movement. Big move lah. Ni big move lah ni. Walaupun naik turun, tapi dia big move, dia naik. Tapi tempoh untuk dia melintang ni 1 tahun. Bayangkan, sebab kita kemungkinan besar kebanyakan chart kita ada buat macam ni kan, turun sampai ke atas ni. Satu lagi top glove pun sama. Okey. Kawasan yang sama. Dan bayangkan, tak apa, ambil playback, bayangkan je.
kejadian yang sekarang ni lebih kurang kan, dari bawah turun kita sekarang berada di sekarang kita, saya nampak kebanyakan kita berada di kawasan yang beginilah. Jadi saya, kalau boleh, bila kawasan ni adalah kawasan sell zone, janganlah kita terduduk kat dalam tu. Kalau boleh jangan membeli di sini. Orang beli di bawah ni ataupun area sini, jangan membeli di sini. Intraday lain cerita. Tapi kalau kita perlukan trend, saya takut dia jadi beginilah. Kita sekarang naik, lepas tu dia turun sikit-sikit buat satu lagi low. Dan kedudukan bawah ni yang hampir 1 tahun, dengan keadaan suasana di luar sekarang, kemungkinan boleh jadi macam ni begitu lama lah. Okey, faham saya cuma bagi satu idea lah. 1 tahun ni, 1 tahun sebelum dia buat big move. 1 tahun big move, tak adalah okey, big move lah juga ni kan. Kalau kita beli kat sini, simpan sampai sekarang, naik nilai dia. Walaupun dia naik turun, dia naik turun, dia naik, naik lah nilai dia. Okay, jadi kalau kata yang nampak sekarang, walaupun saya masih lagi percaya pada, sell in May. So bulan 4 ni belum jual lagi sebenarnya, dia masih lagi kumpul-kumpul. Mei nanti baru jual. Pertama sebab mungkin yang beli sekarang Mei ada pengumuman dividen. So sambil sekarang tengah kononnya murah, beli, so masa dapat dividen nanti kan baru jual. Kemungkinan. Tapi kalau kemungkinan tu tak sampai, katalah bulan April ni pun dia start jatuh, kita kena jaga stop loss lah. Ni area bawah ni, kalau dia turun bawah, bayangkanlah dia akan buat satu lagi new low, kemudian betul pusing. Tengoklah berapa lama tempoh dia. Ataupun kalau kita boleh buat satu garisan, kalau masih lagi hold, sampailah garisan ni tembus ke bawah, candle tembus yang garisan ni, dan kita boleh keluar dulu. Bila nak masuk, tunggulah sampai keluar sinyal-sinyal yang sama macam yang diceritakan pada ketika ini. Carilah dia punya, orang kata, reason yang kuat untuk kita entry. Bukannya kita entry suka hati kat atas ni. Okey, itu saja untuk cerita ni. Cerita ni bukan untuk krono lah, tapi mewakili hampir kebanyakan cat yang sekarang ni berada di sekitar kawasan panas ni kan. Walaupun hati saya kata Mei nanti baru tergolek habis. Bukan tergolek, maksudnya dia buat ni low kan, dia turun, dia naik sampai Mei orang baru turun. Tapi kalau tak jadi pada Mei, baru sekarang dah nampak, macam kita kena tetap bersedia lah. Okey, itu saja. Tengok dulu baru komen. Jangan tengok gambar je. Ada yang suka tengok gambar, lepas tu terus komen. Tengok dulu video ni baru komen. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye.